Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Samsul bin Suhaimi. Bersama rekan saya Nur Ain akan membentangkan tugasan kami, yaitu yang bertajuk bincangkan ciri-ciri dan kriteria perburuhan dalam konteks demografi dan ekopolitik kesan perubahan kepimpinan negara. Baiklah, yang pertama, apa tu demografi? Demografi itu ialah pengajian saintifik mengenai populasi manusia. Dan demografi ini terdapat dua cabang utama, yang berdasarkan menurut Hauser dan Duncan 1959. Yang pertama, analisis demografi. Analisis demografi ini kajian tentang komponen perubahan penduduk, iaitu fertility ataupun dikenal sebagai kesuburan, mortality, kematian, dan migrasi, yaitu penghijraan. Manakala yang kedua ialah pengajian kependudukan. Pengajian kependudukan ini memperihalkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor-faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik, geografi, dan lain-lain. Yang seterusnya pula, definisi ekonomi politik. Apa tu ekonomi politik? Ekonomi politik ini ialah hubungan antara ekonomi dan politik, explanatory dan normatif. Menurut Martin Staniland 1985, what is political economy? Political economy ini ialah a study of social theory and under development, iaitu mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan ekonomi politik. Manakala menurut Kaporasa dan Levin 1993 menyatakan ekonomi politik ini memberi pendapat mengenai pengolahan masalah ekonomi kepada pemimpin negara. Dan seterusnya pula, analisis ekonomi terhadap proses politik. Dan seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri dan kriteria perburuan. Okey, baiklah, yang pertama, definisi buruh. Apa tu buruh? Buruh manusia yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental kepada kegiatan pengeluaran. Kalau ekonomi pula, pekerja yang terima bayaran atas perkhidmatan yang disumbangkan. Ciri-ciri buruh ialah memberi perkhidmatannya tidak boleh disimpan, mobility, bukan homogen, dan seterusnya. Kriteria buruh. Kriteria buruh ni ukuran untuk menentukan nilai buruh. Baiklah, seterusnya di sini kita dapat lihat terdapat perubahan pemimpin Malaysia. Yang pertama, Perdana Menteri, kedua, corak kepimpinan, dan ketiga, dasar buruh. Dari segi Perdana Menteri yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman, di mana corak kepimpinannya bersifat bapa kemerdekaan, kemahiran diplomatik, dan dasar buruhnya kestabilan dan ketenteraman negara. Manakala Perdana Menteri kita yang kedua ialah Tun Abdul Razak, iaitu corak kepimpinannya visionary, great, and empathy. Manakala dasar buruhnya ialah pertanian dan perpaduan kaum. Seterusnya pula Tun Usin On. Tun Usin On ni meneruskan agenda Tun Abdul Razak, iaitu visionary, great, and empathy. Manakala dasar buruhnya pula sama juga, kestabilan dan perpaduan kaum. Perdana Menteri kita yang keempat iaitu Tun Dr. Mahathir. Corak kepimpinannya ialah iconoclastic leader, dan dasar buruhnya ialah perindustrian dan wawasan 2020. Dan seterusnya yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Corak kepimpinannya humility and concern for people, dan dasar buruhnya ketelusan dan integriti. Manakala seterusnya Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Corak kepimpinannya program transformasi, di mana dasar buruhnya ialah konsep satu Malaysia dan transformasi. Dan seterusnya Tun Dr. Mahathir. Corak kepimpinannya ialah Malaysia Baharu, dan dasar buruhnya ialah Manifesto Harapan. Seterusnya kita beralih kepada perkembangan fasa. Okey,
Dalam perkembangan fasa ini terdapat 4, yaitu fasa pertama, kedua, dan ketiga. Kita dapat lihat fasa pertama pada tahun 1920 sehingga 1957. Di sini perkembangan fasa pertama kita dapat lihat asas pembentukan sistem perhubungan perusahaan di Malaysia ini telah dibentuk oleh kuasa kolonial. Dan corak pemerintahan British ini menyokong perkembangan ekonomi kapitalis dari segi perniagaan biji timah dan getah. Di sini kita dapat lihat pemerintah British dan corak kepemimpinannya ialah corporatism dan kapitalism. Dan dasar buruhnya ialah buruh imigran, dan kapitalism ni lebihan buruh, kebajikan buruh, dan penghapusan PKM. Manakala dalam fasa kedua pada tahun 1957 hingga 1970 kita dapat lihat kesinambungan dasar pentadbiran British masih yang telah diteruskan oleh Tun Dr. Abdul Rahman sebagai sebuah negara baru yang merdeka. Peringkat kedua, pentadbiran pula diambil alih oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1965 sehingga 1969 dan seterusnya ditadbir oleh Tun Abdul Razak pada bulan Mei 1969 sehingga 76. Manakala kita beralih kepada perkembangan fasa yang ketiga, iaitu di mana Tun Husin On telah mengambil era tersebut, iaitu perkembangan era Tun Husin On pada tahun 1976 sehingga 81 dan seterusnya perkembangan era Tun Mahathir Mohamad 1981 sehingga 2003. Dan seterusnya fasa akhir ialah perkembangan fasa keempat dari tahun 2000 sehingga 2020, di mana kita dapat lihat perkembangan era Tun Abdul Ahmad Badawi 2003 sehingga 2009, perkembangan era Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, dan perkembangan era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai kesan perubahan kepimpinan negara dalam konteks demografi dan juga ekonomi politik. Yang pertama adalah melalui konteks demografi, di mana kesan perubahan kepimpinan negara dapat dilihat berdasarkan pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Ketua Biro Politik Majlis Perundingan Melayu iaitu Shahabuddin Umbun menegaskan bahawa Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan penyelamat dan membawa penyatuan Melayu pentas politik tanah air. Ini adalah dikatakan kerana masyarakat Melayu serta pertubuhan Melayu di seluruh negara menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Beliau juga dikatakan sebagai simbol reconciliation iaitu perdamaian dan renaissance iaitu pembaharuan kepada orang Melayu untuk bangkit. Yang kedua adalah melalui konteks ekonomi politik, di mana kesan perubahan kepimpinan negara dapat dilihat dalam konteks ekonomi politik apabila perubahan ini berlaku dan terkesan akibat daripada wabak COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-8 dan beberapa hari selepas pelantikan beliau terdapat kes COVID-19 yang berlaku dalam negara kita sendiri. Di sini, pensyarakanan hal ehwal politik antarabangsa Universiti Utara Malaysia itu berpendapat bahawa Perdana Menteri dengan santai dan juga tidak kosong kerana setiap langkah yang diambilnya bukan sahaja memerlukan arahan yang segera, berani dan tegas, tetapi juga kebijaksanaan dalam mengatur strategi agar kepentingan semua pihak terjaga. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga adalah ahli Parlimen Pagoh mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 pada 1 Mac yang lalu, hanya selepas 16 hari menerajui pentadbiran negara
beliau mengambil langkah drastik dengan mengisytiharkan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19, termasuk dan 11 hari kemudian mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu Prihatin, yang bernilai 250 bilion yang menawarkan pelbagai bantuan kepada rakyat dan pihak industri yang terkesan dengan COVID-19, termasuklah bantuan prihatin rakyat. Walaupun berdepan dengan cabaran politik, Tan Sri Muhyiddin tetap memimpin Kerajaan Perikatan Nasional dengan baik dan berjaya mengekalkan keamanan dalam Malaysia yang berbilang kaum ini, di mana ini dapat dilihat dengan handara. Negara kita sentiasa dalam keadaan yang aman dan kestabilan politik juga dapat dikekalkan walaupun terdapat permasalahan dalam negara, iaitu COVID-19 pada masa kini. Kesimpulannya, ciri-ciri dan kriteria perubahan dalam konteks demografi dan juga ekonomi politik, kesan perubahan kepimpinan negara adalah dengan dapat menghubung kaitkan personaliti seseorang pemimpin negara tersebut bagi memastikan kesejahteraan negara. Perubahan kepimpinan negara akan memberi impak kepada aliran ekonomi politik dalam Malaysia kita sendiri. Oleh itu, ciri-ciri dan kriteria perubahan adalah penting bagi melahirkan seorang pemimpin yang dapat menangani permasalahan yang akan dihadapi dalam negara. Sekian dan terima kasih.